Baik, sekarang kita akan masuk kepada chapter 10 iaitu Application of Differentiation. So, yang pertama kamu akan belajar 10.1 iaitu Extremum Problems. Kemudian yang seterusnya adalah 10.14 Optimum Problem. Di sini baru kita tengok apa yang kita belajar sebenarnya. So, chapter ni interesting. Kita boleh apply dalam kita punya kehidupan seharian. Sebagai contohnya lah, kalau katakan saya nak jual satu kotak kuih. Kuih apa? Kuih seri muka katakan. So, ini satu kotak kuih. Dan saya boleh pilih sama ada saya nak isi padu yang dalam ni, okay, dalam kotak ni boleh jadi sedikit yang mungkin, okay, ataupun minimum, okay, minimum volume supaya saya boleh dapat banyak untung. Okay, harga sama, okay, tapi saya akan dapat banyak untung dan boleh pergi haji balik hari. Ataupun saya boleh maximizekan, okay, saya boleh maximizekan saya punya volume. Kemudian ini akan bagi best value for customer. So saya boleh buat calculation dan saya boleh pilih sama ada saya nak kotak kuih saya ni jadi volume yang paling sikit ataupun volume yang paling banyak. Maksudnya yang ini untuk maksimum volume ni maksudnya customer akan dapat banyak sangat kuih. Okay, tapi yang ini dia akan dapat sikit saja dia punya bilangan kuih tu, isi padu kuih tu. Tetapi harga sama. So ini akan jadi interesting sikit lah. Tapi sebelum kita boleh pergi kepada optimization problem ni, okay, ini adalah problem optimization. Kita kena belajar extremum problem dulu. Okay, yang ini. Baik, so untuk extremum problem, kamu kena tahu dia punya terminologi dulu. Baik, kalau dia sebut di sini adalah point, okay, nanti ada ni dia sebut. Dia akan sebut points, dia akan sebut number, dia akan sebut value. Okay, sama ada critical point ataupun stationary point, ataupun critical number, stationary number, ataupun critical value, stationary value. Baik, kalau dia sebut point, maksudnya dia mahu point X dan Y. Okay, dalam bentuk koordinat lah. Kalau dia mahu number, maksudnya dia mahu X koordinat sahaja. Okay, X koordinat sahaja. Kalau dia mahu value, maksudnya dia mahu Y koordinat sahaja. So, ini kamu kena take note lah yang mana dia mahu. So, kalau mahu points, kamu kena bagi X dan Y. Kalau mahu number, X. Kalau mahu value, Y. Baik, sekarang ni kita tengok a critical number. Okay, number . So, number adalah dia mahu X koordinat tu. For fx is any value of x. Saya dah bagi tahu dah. In the domain of fx at which f prime x equals to 0. Ini condition yang pertama. Dan f prime x is undefined. Ini condition yang kedua. The critical point where f prime x is equals to 0 ataupun critical number, saya boleh juga tulis critical number ataupun critical value. Okay, dia semuanya bergantung pada koordinat tu saja. Is called a stationary point and the value of the function at that point is a stationary value. Baik, apa beza critical dan stationary points ataupun number ataupun value? Baik, stationary, kamu hanya perlu cari satu sahaja, f prime x equals to 0. Tapi kalau dia cakap critical, kamu kena cari dua benda. Yang pertama adalah f prime x equals to 0. Yang kedua adalah f prime x is undefined. Okay, is undefined. Apa maksud undefined? Maksudnya kamu akan dapat satu function nanti, okay, yang dah di differentiate, kamu akan dapat denominator ni boleh samakan dengan 0. So ini maksudnya nanti bila kamu dapat soalan, kamu akan buat denominator dia equals to 0 nanti. Okay, yang ini kamu samakan dengan kosong saja. Tapi yang undefined ni, kamu tengok yang denominator tu, okay, kamu samakan dengan kosong. Kemudian kamu akan carilah nilai x dia. Baik, sekarang ni kita tengok apa maksud dengan f prime x equals to 0. Baik, kita tahu f prime x ni adalah gradient. Gradient ni apa? Dia adalah kecerunan. So, kalau kecerunan ni kosong, maksudnya dia adalah flat macam tu.
So kalau kamu tengok graf ni, inilah maksud dia f prime x equals to 0. Dia punya gradient dia dekat titik C di sini, okay, adalah sama dengan kosong sebab dia rata, flat. Sama juga dekat sini, dekat titik C ni kita buat satu garis tangent dan dia adalah flat. So ini adalah f prime x equals to 0. Kemudian apa masuk undefined? Baik, kalau kecerunan dia adalah sama dengan 1 katakan. So mungkin dia akan naik macam ni sikit, kecerunan positif. So kalau f prime x sama dengan 100, so dia akan naik macam tu sikit. So kalau f prime x katakan sama dengan 1 juta, contohlah, okay, dia akan menegak macam tu. So kalau dia straight macam tu, menegak, dia adalah undefined. Okay, kita tak tahu, nombor dia adalah sangat besar. So apa contoh dia macam ni? Kamu tengok kat sini. So ini tangent dia adalah kat sini. So ini adalah f prime x equals to undefined. Sama juga dekat sini. Okay, dia menegak dia punya kecerunan tu. Okay, so undefined, kita tak tahu kecerunan dia berapa. Sangat-sangatlah besar. Kemudian satu lagi adalah dekat sini. Okay, so sekarang ni kita akan pergi kepada example 1. Kita akan try buat satu persatu ni. Okay, 1, 2 dan 3 ni. Baik, soalan nombor 1. Find the stationary points and stationary values of the function. So stationary points dia mahu jawapan dalam bentuk x dan y. Kemudian stationary values dia mahu y, koordinat tu. Okey, dan dia sebut stationary. Okey, dan stationary maksudnya kita hanya perlu buat satu condition sahaja, iaitu f prime x sama dengan kosong sahaja. Kalau disebut critical, kita kena buat dua condition. So find the stationary points and stationary values. So kita akan tengoklah, baik kita ada function, kita akan differentiatekan dia. So ini adalah sama dengan 6x square plus 2x minus 20. Kemudian untuk cari stationary point, kita akan samakan dia dengan kosong. So ini adalah sama dengan kosong, f prime x sama dengan kosong. 6x square plus 2x minus 20. Baik, sebelum kita cari dalam bentuk vektor, kita kena simplifykan yang ini dulu. Kita akan dapat bahagi 2 semua sekali. 3x square plus x minus 10 equals to 0. Kemudian barulah kita factorizekan dia. So bila factorizekan, kita akan dapat 3x minus 5 dengan x tambah 2. So ini adalah sama dengan kosong. So kita akan dapat dua jawapan, iaitu 3x tolak 5 adalah sama dengan kosong. X tambah 2 adalah sama dengan kosong. So 3x sama dengan 5, x sama dengan 5 per 3, x sama dengan negatif 2. So ini adalah stationary apa ni? Stationary number. Okay, kita dah dapat dah stationary number, iaitu x sama dengan 5 per 3 dan juga x adalah sama dengan negatif 2. Kemudian soalan mahu stationary value. Okay, stationary value adalah y koordinat. So kita dah ada kita punya dua nilai x ni. Kita hanya perlu masukkan sahaja dalam function fx ni untuk cari nilai y. Okay, so macam ni. When x equals to 5/3, f 5/3 adalah sama dengan 2 times 5/3 cube plus 5/3 square. Minus 20 times 5/3 plus 5. So kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan negatif 440 per 27. Kemudian satu lagi adalah apabila when x equals to negative 2. So f negative 2 adalah sama dengan, so ini adalah sama dengan 2 darab dengan negatif 2 kuasa 3 tambah negatif 2 kuasa 2 tolak 20. Ini darab negatif 2 tambah 5. So ini adalah sama dengan 33. So sekarang ni kita dah ada stationary apa ni? Ini adalah stationary value. Okay, y adalah sama dengan negatif 440 per 27. Satu lagi adalah y sama dengan 33. Kemudian soalan nak stationary point. So kita hanya buat dalam bentuk koordinat sajalah. So stationary points adalah satu adalah 5 per 3 dan negatif 440 per 7. So 5 per 3 negatif 440 per 27. Dan satu lagi adalah
negatif 2 dan 33. Negatif 2 dan 33. So, kita dah selesai jawab soalan ni. Okay, saya harap kamu faham apa maksud stationary dengan critical dan juga beza antara number, value dan point. Okay, so kita akan pergi kepada contoh yang seterusnya iaitu example number 2. Okay, soalan nombor 2, find the critical number and the coordinate of critical point. Coordinate of critical point maksudnya dia mahu x dan y lah tu. Critical number maksudnya dia mahu nilai x. Kemudian ini dia sebut critical meaning that kita kena buat dua condition. Yang pertama adalah f prime x equals to 0. Yang kedua adalah kita kena buat f prime x is undefined. Is undefined ni kita akan tengok dekat dia punya denominator nanti. Mesti ada denominator. Dan denominator tu kita samakan dengan kosong. So kita akan dapat nilai x dia nanti. So kita ada fx adalah sama dengan x kuasa 2 tolak 4 ini kuasa 2/3. Kemudian ini adalah chain rule bila kita nak buat differentiate nanti. So dia akan jadi f prime x. Saya boleh buat cara cepat dan cara lambat. So yang ini saya akan buat cara cepat lah. Okay, saya akan differentiate yang kuasa ni dulu. So ini pergi depan. So 2/3. Ini saling balik. Kemudian ini akan jadi negatif 1/3 sebab tolak 1 di sini. Kemudian saya baru saja differentiate yang kuasa 2/3. Next saya akan differentiate yang bahagian dalam ni pula. So saya akan dapat darab dengan 2x. Okay. Kemudian simplify, saya akan dapat 4x over 3x square minus 4 kuasa 1/3. So ini adalah kita punya f prime x. So sekarang ni kita akan buat condition yang pertama dulu, f prime x equals to 0. So ini adalah f prime x. Okay, condition yang pertama, f prime x adalah sama dengan kosong. So kosong adalah sama dengan 4x over 3x square minus 4 kuasa 1/3. So ini pergi sana akan dapat kosong. Okey, darab semua sekali tu akan dapat kosong sama dengan 4x. So x adalah sama dengan kosong. So dapat yang pertama. Okey, dapatlah x equals to 0. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, f prime x is undefined. So bila undefined, kita akan tengok yang bahagian denominator ni. Okey, dan kita akan samakan dengan kosong. So dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi, okey, ini saya tulis dulu, f prime x is undefined. Okay, yang pertama tadi ni adalah f prime x equals to 0 sebab nanti kita tak tahu nak beza pula. So, kita akan buat 3x square minus 4 to the power of 1 over 3 equals to 0. So, 3 pindah, kita akan dapat x square minus 4 to the power of 1 over 3 sama dengan kosong. Kuasa 3 pindah, kita akan dapat x square minus 4 equals to 0. Kemudian yang ni kita akan factorizekan, kita akan dapat x minus 2, x plus 2 equals to 0. So, x minus 2 equals to 0, x equals to 2, x plus 2 equals to 0, x equals to negative 2. Ataupun kita boleh juga buat x square equals to 4, x equals to plus minus square root of 4. And ini adalah sama dengan plus minus 2. Tetapi yang ini saya tak galakkan sangat sebabnya nanti ramai orang yang akan tertinggal positif negatif. Okay. So, kita dah dapat 3 nilai x. Ataupun kita dah jawab soalan ke critical number. Okey, kita dah jawab soalan. So, critical number adalah x equals to negative 2, 0 and 2. Okey, dah dapat dah critical number dia. Baik, apa maksud critical number ni? Critical number ni maksudnya adalah tempat di mana ekstrimum berlaku. Okey, mungkin di sini kita akan dapat nilai paling maksimum, ini paling minimum, ini paling maksimum contoh. Tapi kita tak tahu. Okey, kita tak tahu yang mana maksimum, kita tak tahu yang mana minimum, kita tak tahu. So ada test dia untuk buat benda ni. Okey, ada test untuk check sama ada ini maksimum minimum, ada test untuk check sama ada ini adalah maksimum atau minimum, dan ada test untuk check sama ada itu adalah maksimum atau minimum. Dan kita ada dua test sebenarnya, nanti kita akan belajar. Okey, yang penting sekarang kita dah tahu tiga number ni adalah critical, cuma tak tahu sahaja dia adalah maksimum ataupun minimum. Baik, dia mahu critical point. So point adalah dalam bentuk x dan y. So kita hanya perlu cari y koordinat saja. So apa yang berlaku sekarang, kita akan ambil function ni. Okey, fx adalah sama dengan x square minus 4 to the power of 2 over 3.
So kita hanya masukkan saja nilai x ni. So when x equals to 0, f0 equals to 0 minus 4 to the power of 2 over 3. Ini adalah sama dengan 2.52. So kemudian when x equals to 2, so f2 equals to 2 square minus 4 to the power of 2 over 3 equals to 0. When x equals to negative 2, so f negative 2 is equals to negative 2 square minus 4 to the power of 2 over 3. So ini adalah sama dengan kosong. So kita dah dapat dah kita punya critical point macam yang dia mahu. So critical point adalah 0, 2.52, kemudian 20 dan satu lagi adalah negatif 20. So selesai. Okay, sekarang kita tengok soalan nombor 3. Find the critical point. So sekarang ni ada dua maklumat kat sini. Yang pertama adalah critical. So maksudnya kita kena buat dua condition. Okay, dua condition kena buat. Yang kedua adalah point. Point maksudnya dia mahu nilai x dan y. So sekarang ni apa yang kita kena buat adalah dua condition tu. Yang pertama adalah f prime x equals to 0. Yang kedua adalah kita kena buat f prime x is undefined. So kita kena cari dulu kita punya f prime x. So sekarang ni kita ada fx adalah sama dengan 2 over x square minus 9. So saya akan rearrange. Saya akan dapat 2 times x square minus 9 to the power of negative 1. So f prime x saya akan jadi 2 times negative 1 to the power of x square minus 9 to the power of negative 2. Kemudian darab dengan 2x. Sebab apa? 2x sebab saya differentiate yang dalam ni pula. Tadi saya hanya differentiate yang kuasa ni saja. Ini turun depan. Kemudian ini tolak 1. Kemudian saya salin balik saja yang ni. Next adalah yang ini ni. Saya differentiate yang inilah x square minus 9. Kemudian saya akan dapat ini adalah sama dengan negative 4x times x square minus 9 to the power of negative 2. Rearrange kita akan dapat negative 4x over x square minus 9 to the power of square. Okay, so ini adalah f prime x. 0 equals to negative 4x. Okay, f prime x ni samakan dengan kosong. So negative 4x over x square minus 9 square. Kemudian pindahkan, kita akan dapat 0 equals to negative 4x. So x equals to 0. Kemudian fx is undefined. Kita akan ambil yang bawah ni, denominator ni samakan dia dengan kosong. So x square minus 9 square is equals to 0. So x square minus 9 is equals to 0. Factorizekan, x minus 3, x plus 3 equals to 0. So x minus 3 equals to 0, x plus 3 equals to 0. So x equals to 3, x equals to negative 3. Ataupun kita boleh buat x square equals to 9. Tapi tolong ingat, plus minus square root of 9. Kemudian barulah plus minus 3. Okay. Kemudian kita dah dapat kita punya apa ni? Ini apa ni? Nilai x ni. Ini adalah critical number. Okay, dan ini juga critical number. Kemudian kita nak critical point. Okay, so kalau critical point, apa yang kita kena cari sekarang adalah kita punya nilai y saja. So kita ada fx tadi adalah sama dengan apa function asal dia? Okay, 2 over x square minus 9. So when x equals to 0, f0 equals to 2 over 0 square minus 9. So ini adalah sama dengan negative 2 over 9. Kemudian when x equals to 3, f3 is equals to 2 over 3 square minus 9, which is undefined. Okay, undefined. Sebab bawah tu akan jadi sama dengan kosong. When x equals to negative 3, so f negative 3 is equals to 2 over, ini dalam kurungan, ini dalam kurungan, sama juga dia adalah undefined, meaning that untuk dua ni kita tak akan dapat jawapan lah. Dia bukan kita punya jawapan, dia bukan kita punya critical point. So critical point hanya ada satu tempat saja. So kita akan gunakan is 0, negative 2 over 9.
Okay, so apa maksud critical point ni? Kita dah habis dah untuk soalan 1, 2, 3 ni. Tapi apa maksud 0, -29 ni ataupun critical point pada soalan tadi? Kosong, ni semua ni. Apa maksud dia? Maksudnya adalah point ni adalah tempat di mana dia akan berlaku sama ada maksimum ataupun minimum. Okay. Cumanya kita tak tahu lagi. Okey, kita tak tahu lagi. Adakah ini maksimum atau adakah dia minimum? Okey, so ada 2 test untuk buat benda tu. Kita akan pergi pada next video. Okey, itu sahaja. Thank you guys.